Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Irfanuddin bin Sukairi Jafni, merupakan pelajar daripada option Pendidikan Islam dan Moral 2, ambilan Jun 2023-2028. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan saya dari kod GPPP 1092, subjek pengantar pengajian pendidikan, dalam tajuk pemanfaatan digital dalam memperkasakan pendidikan holistik. Sebelum tu, saya akan membentangkan dengan lebih lanjut dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pemanfaatan digital dalam memperkasakan pendidikan holistik. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kita nak meningkatkan lagi institusi pendidikan itu menggunakan digital ataupun ICT ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi pendidikan holistik ini tidak lain tidak bukan ianya lebih melibatkan bagi kanak-kanak dan menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Pendidikan holistik ini juga lebih menekankan pembelajaran yang berasaskan permainan dan juga akademik, yang mana ianya akan menjadikan sebuah pembelajaran itu lebih menyeronokkan untuk kanak-kanak dan juga ia membantu mereka mempelajari subjek dengan teliti. Di dalam pendidikan holistik ini juga, ia lebih berfokus kepada pemikiran di luar kotak dan bukannya sahaja lebih kepada pendidikan secara tradisional, dan juga penilaian berasaskan peperiksaan ini juga akan menjadikan sebuah sekolah itu lebih menyeronokkan dalam jiwa kanak-kanak. Pada era abad ke-20, 21 ini, digital sangatlah wajar digunakan pada abad ini, iaitu pada zaman sekarang. Kerana apa? Kerana digital sangat membantu dalam memperkasakan sesebuah bidang. Tidak kira pendidikan, malah meliputi dalam aspek ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Baik, dalam tugasan ini juga, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan perkaitan antara aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam tugasan ini juga, saya akan memberikan satu contoh alat bantu mengajar ABM yang menepati dengan hala tuju pendidikan negara. Okey, baiklah, terlebih dahulu saya akan menerangkan atau membacakan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan kuantiti individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis sama ada dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan patuh kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi itu adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian mari kita lihat falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebangsaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Guru ini juga mempunyai falsafah pendidikan yang mana dengan falsafah pendidikan inilah dapat melahirkan seorang guru yang berintegriti dan juga berkredibiliti. Seterusnya adalah berkenaan dengan contoh alat mengajar. Baik, di sini terdapat 4 alat bantu mengajar.
Yang pertamanya bahan visual, teks, infografi, audio, video dan juga animasi. Yang mana elemen-elemen inilah yang membantu alat bantu mengajar itu menjadi lebih gempak dan juga menarik. Elemen pertama yang terdapat dalam video tersebut adalah teks yang mudah difahami. Ayat yang digunakan dalam video alat bantu mengajar tersebut sangatlah ringkas, padat dan mudah untuk anak-anak murid memahami apa yang terkandung dalam alat bantu mengajar tersebut. Dan contoh elemen yang kedua, elemen alat bantu mengajar kedua adalah berkenaan dengan infografik yang menarik. Dan dengan adanya infografik yang menarik ini, ianya akan memberikan murid-murid tumpuan yang lebih kuat dan dapat mengelakkan anak-anak murid ini merasa cepat bosan dan kehilangan fokus. Elemen alat bantu mengajar ketiga yang terdapat dalam video alat bantu mengajar sebentar tadi adalah audio jelas, animasi menarik dan video yang bagus. Yang mana tiga kriteria inilah yang dapat menjadikan alat bantu mengajar itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak dan murid. Dan yang elemen yang terakhir yang akan saya bawakan di sini adalah bahan visual yang mudah dianalisis. Dan jika kita lihat di dalam video alat bantu mengajar tersebut, kita dapat anak-anak murid dapat menganalisis apa yang video kartun itu sedang lakukan. Seperti contoh, jika dia mengajar kita video itu mengajar untuk mengambil wuduk, anak-anak murid akan cepat faham dan seterusnya akan mudah untuk mengikuti apa yang terkandung dalam video tersebut. Okey, seterusnya berkenaan penerangan tentang alat bantu mengajar sebentar tadi. Video pengajaran tersebut selaras dengan era kini yang mana ianya melibatkan penggunaan teknologi terkini iaitu penghasilan video dengan teknologi seperti menggunakan mana-mana aplikasi untuk penghasilan video seperti aplikasi CapCut dan juga YouTube. Alat bantu mengajar seperti tadi itu juga sangat selaras dengan era zaman sekarang kerana setiap perkara yang berlaku pada zaman sekarang kebanyakannya memerlukan teknologi yang tinggi. Dan pada masa yang sama, ianya juga boleh meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara. Seterusnya, alat ini juga mampu untuk menarik minat pelajar untuk melihat dan memahami sendiri apa yang dikatakan dalam video tersebut. Dan ianya juga sesuai di segala peringkat umur, sama ada dalam golongan kanak-kanak ataupun dalam golongan dewasa. Alat bantu mengajar yang telah saya bentangkan sebentar tadi itu sangatlah menarik minat golongan kanak-kanak dan juga dewasa. Kerana apa? Di dalam video itu sendiri terdapat elemen-elemen penting dalam penghasilan alat bantu mengajar. Seperti contoh, terdapat teks, ada animasi, audio, video dan juga infografik yang boleh menarik minat dan memudahkan mereka untuk lebih memahami dengan lebih lanjut. Dan kemahiran teknologi ini sendiri perlu dan wajar ada dalam kalangan setiap ahli guru kerana dengan kemahiran teknologi inilah dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sesebuah institusi. Alat bantu mengajar ini juga ianya mengajak murid-murid untuk ikut serta aktiviti yang dijalankan dalam menggunakan alat tersebut. Sebagai contoh, video tersebut memaparkan kanak-kanak yang berusahakan kartun, kanak-kanak dalam bentuk kartun sedang mengambil wuduk. Dan kaedah ini juga menjadikan murid-murid itu lebih mudah memahami tentang input atau pelajaran yang cuba disampaikan. Jadi, guru tersebut boleh mengajak anak-anak murid untuk melakukan aktiviti seperti tadi, aktiviti wuduk dengan lebih mudah berdasarkan video tersebut. Alat ini juga memudahkan murid-murid untuk memahami
topik yang mereka pelajari kerana dalam penerangan dalam video tersebut sangatlah ringkas dan padat serta mudah untuk mereka memahami. Jika kita rujuk kembali video ataupun alat bantu mengajar itu tersebut, ia tidaklah mengambil masa yang sangat lama. Lebih kurang antara seminit hinggalah 2 minit. Dan ianya dapat mengelakkan daripada murid-murid cepat mengantuk dan hilang fokus. Okay, next, aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik dengan mengaitkannya dengan alat membantu mengajar yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan? Aspirasi adalah kemahuan, keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu perkara. Jadi, aspirasi pendidikan negara ini adalah sesuatu untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara ke arah yang lebih baik dan searas dengan negara-negara maju seperti negara Jepun, Korea, Amerika dan seumpama dengannya. Jadi, aspirasi pendidikan negara ini adalah ingin memacu negara dengan penuh kreativiti, inovasi, keusahawanan, penemuan sesuatu perkara, saintifik, kehebatan teknologi, perlindungan alam sekitar dan pengukuhan institusi pendidikan. Jadi, Jemaah Nazir telah melaksanakan suatu inisiatif untuk melaksanakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan di sesebuah institusi pendidikan. SKPM iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ini adalah sesuatu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang lebih memberi impak kepada kemenjadian seseorang murid. Okey, SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Baik, berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ini, yang pertamanya kita akan dapat sesuatu kemenjadian murid. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Pada masa yang sama, murid akan lebih memahami cara penyampaian dengan menggunakan alat bantu mengajar ABM kerana penghasilannya yang sangat berkesan. Melalui elemen-elemen yang terkandung dalam video tersebutlah. Sekiranya video itu diberikan kepada pelajar sekolah menengah, hendaklah ia mengikut dengan perspektif sekolah menengah, pelajar sekolah menengah. Dan sekiranya ianya ditujukan kepada pelajar sekolah rendah ataupun kanak-kanak, hendaklah sesuai dengan kehendak dan perilaku kanak-kanak tersebut. Okay, next, pembelajaran dan pemudahcaraan. Guru berperanan dalam memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran bagi memperkembangkan lagi potensi murid-murid. Sebagai contoh, video dan grafik yang menarik merupakan salah satu contoh ataupun salah satu cara untuk memudahkan sesuatu sesi pembelajaran itu. Kerana apa? Kanak-kanak lebih tertarik kepada video menggunakan alat bantu mengajar ini berbanding daripada pembelajaran secara bersuara ataupun ceramah di hadapan kanak-kanak. Jadi itulah salah sedikit daripada aspek Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM. Slide saya seterusnya adalah berkenaan dengan aspirasi pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah diselaraskan dengan 5 aspirasi sistem yang terkandung dalam PPPM prasekolah hingga lepasan sekolah menengah, yang mana ianya adalah bagi mengukuhkan lagi sistem pendidikan negara. Berdasarkan ringkasan eksekutif PPPM ini,
yang telah dinyatakan, terdapat 5 aspirasi pendidikan yang berkenaan, iaitu yang pertama, akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan yang ditetapkan dalam pelan itu. Menjelang tahun 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah berhasrat untuk meningkatkan lagi enrolment pendidikan tinggi dan menjadikan akses yang luas diterapkan dalam pelan ini bagi memudahkan semua individu memperoleh kesamarataan pengajian tinggi. Aspirasi negara juga adalah untuk memastikan kualiti pendidikan mampu meningkatkan kebolehpasaran graduan kepada lebih 80% menjelang tahun 2025. Justru, kualiti graduan, kualiti institusi dan kualiti keseluruhan sistem juga turut diberi perhatian dalam pelan ini. Jadi, berdasarkan kepada alat bantu mengajar yang telah saya bahaskan sebentar tadi, terdapat dua aspek dalam aspirasi pendidikan yang dapat saya bahaskan. Yang pertamanya adalah aspek kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, namun kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Jadi kecekapan ini juga adalah merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Kecekapan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan menyebabkan murid itu lebih cekap dan cepat faham sewaktu sesi pembelajaran. Aspirasi pendidikan yang kedua pula adalah dalam aspek akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk memastikan kadar akses jagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Jadi akses ini juga merupakan sesi pembelajaran yang mudah didapati di mana jua kita berada. Sebagai contoh, alat bantu mengajar yang dipelajari boleh dipelajari di mana-mana sahaja, kerana kerana akses itu boleh diakses menggunakan teknologi kita, iaitu menggunakan telefon bimbit maupun tablet, dan boleh diakses daripada sumber platform YouTube, platform TikTok, internet dan juga Facebook. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menjadikan falsafah pendidikan negara sebagai asas kepada pendidikan yang seimbang untuk membangunkan aspirasi pelajar dengan mengimbangi antara ilmu dan akhlak. Okey, jadi seterusnya adalah aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia telah berhasrat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Oleh itu, setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat perlulah mempunyai dan memainkan peranan penting dalam memastikan generasi muda kini mencapai aspirasi yang diharapkan. Mengikut konteks PPPM khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 6 aspirasi bagi murid ataupun pelajar, iaitu yang pertama, pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berwibawa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Jadi aspirasi murid yang akan saya bawakan pada hari ini adalah yang pertama, pengetahuan. Pada peringkat asas, setiap murid perlulah memiliki keupayaan literasi dan juga numerasi sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran nur asas serta berfungsi sebagai
secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai murni untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Pada masa yang sama, ianya juga penting bagi murid dalam menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan juga pengetahuan dalam media lain selain daripada akademik, iaitu seperti sukan, muzik dan seumpama dengannya. Jadi contoh yang boleh dikaitkan dengan alat bantu mengajar ini, seperti contoh, murid yang melihat video alat bantu mengajar ini dapat melaksanakan kemahiran literasi. Grafik yang menarik dapat menyebabkan murid-murid ini lebih meminat untuk membacanya dan juga melihat video tersebut hinggalah ke akhirnya. Yang kedua, aspirasi murid yang kedua adalah kemahiran berfikir. Murid ini perlulah belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan perasaan ingin tahu. Setiap murid juga perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting seperti contoh pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penakalulan dan juga keupayaan belajar. Sebagai contoh yang boleh dikaitkan dengan alat bantu mengajar, murid dapat berfikir tentang pelakuan dalam video tersebut. Apa yang video tersebut lakukan. Ini merupakan 11 anjakan utama yang mana anjakan inilah bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Anjakan PPM yang pertama yang dapat saya pastikan adalah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai dengan cara memperkukuh pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus kepada terma nilai dan falsafah agama utama menjelang tahun 2017. Sebagai contoh, dalam alat bantu mengajar itu tersebut dapat diselitkan hikmah di sebalik apa yang dipelajari. Seperti contoh, mengapa kita perlu membasuh muka sewaktu wuduk? Kenapa kita perlu basuh tangan sewaktu kita wuduk? Pasti akan ada hikmah di sebaliknya kan. Anjakan PPM yang keduanya adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kepada kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus. Sebagai contoh, alat bantu mengajar yang digunakan selaras dengan anjakan PPM kerana kaedah yang digunakan oleh guru tersebut sememangnya menggunakan kaedah ICT. Seterusnya, implikasi terhadap sistem pendidikan. Yang pertama, melalui sistem pendidikan ini juga dapat membentuk kemahiran insaniah dalam diri seseorang murid. Melalui kemahiran insaniah inilah ianya dapat menghasilkan generasi muda yang berpengetahuan dan berupaya untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan pada peringkat global. Selain itu, pendidikan ini juga dapat memberi peluang yang lebih luas kepada murid yang berkeperluan khas. Ianya juga dapat memberi kelebihan kepada murid berkeperluan khas ini untuk berhubung dengan rakan-rakan mereka dan juga belajar bersama-sama. Dan yang terakhir, sistem pendidikan ini juga dapat melatih kemahiran berfikir. Dengan meningkatkan lagi kemahiran berfikir aras tinggi untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran global. Jadi itu sedikit berkenaan dengan implikasi terhadap sistem pendidikan. Seterusnya, implikasi terhadap guru. Yang pertamanya melalui pengurusan PDP. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan oleh guru dengan lebih teratur kerana kaedah yang digunakan semasa mengajar sangat efektif dan berkesan. Yang seterusnya adalah kemahiran teknologi. Guru dapat meningkatkan lagi kemahiran teknologi dalam diri mereka kerana selaras dengan anjakan PPM.
Secara tidak langsung, guru perlu menerokai bidang ataupun dunia teknologi ini sendiri. Guru perlu mahir dalam bidang ini kerana ianya akan bermanfaat kepada murid-murid, dan apabila mahir teknologi ini, lebih mudah untuk mengajarkannya kepada murid-murid. Jadi setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan akhiri tugasan GPPP 1092 dengan sekerap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi. InsyaAllah, wallahu a'lam bissawab.